Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Sukar untuk mendapatkan liputan internet kuat. Sekumpulan pelajar di Kampung Pinang, Kota Samarahan bertindak bijak memanfaatkan pusat internet komuniti PIK Malaysia untuk tujuan itu. Di PIK berkenaan, pelajar berkenaan dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan selesa. Tinjauan TVS di Pusat Internet Komuniti Kampung Pinang, Kota Semerahan mendapati inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu dapat membantu pelajar dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Menurut pengurus Pusat Internet Komuniti Kampung Pinang, Nazirah Ismail, Pusat Internet Komuniti menjadi pilihan pelajar menjalankan PDPR kerana dilengkapi pelbagai kemudahan. Dengan adanya kelebihan pusat internet ni ada internet, ada komputer, ada tempat yang selesa untuk mereka mengulang kaji pelajaran. Sementara itu, para pelajar lebih memilih untuk melakukan kerja sekolah di pusat internet komuniti berbanding di rumah. Dapat mula kerja rumah rahsia, dapat kemudahan yang tiada di rumah, macam di pusat internet. Sebab kami pergi internet, sia kemudahannya semua lengkap, lekas sia lain pun laju. Agi-agi temtok kami orang pola kerja dalam online je. Kini terdapat 129 buah pusat internet komuniti yang ada di luar Bandar Sarawak. Inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini ternyata mampu untuk membantu pelajar dalam menjalankan pengajian dan pembelajaran di rumah. Dengan capaian internet yang tinggi dan fasiliti yang lengkap, ini dapat membantu pelajar lebih-lebih lagi di situasi pandemik yang melanda negara kita sekarang. Saya, Dayu Edrus bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Kawasan Parlimen Puncak Borneo akan mencapai liputan telekomunikasi lebih luas iaitu sebanyak 98% dalam masa terdekat. Itu dedah timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Mongin. Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo berkata, buat masa ini kawasan parlimen itu mempunyai sebanyak 75 menara telekomunikasi yang sudah beroperasi, manakala kelulusan telah diberi untuk tambahan 27 lagi menara telekomunikasi 4G di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Selain itu, katanya 16 menara komunikasi tambahan daripada pihak Lembaga Multimedia Sarawak SMA kini telah dan sedang dibina. Sementara itu, Willy berkata penduduk di Kampung Bunuk di Jalan Puncak Borneo dan kawasan sekitar 2 km dari situ kini sudah dilengkapi dengan rangkaian 4G. Willy berkata beliau akan terus berusaha demi kelangsungan rakyat untuk menerima rangkaian telekomunikasi yang baik dan mampan. Pampasan berjumlah 7.9 juta ringgit telah diserahkan kepada 46 penduduk bagi meneruskan projek skim pembesaran kampung SPK di Kampung Setunggang Melayu, Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dato', Dato' Amar Jamilah Ahnu berkata, pampasan itu bertujuan menyediakan 49 lot dengan keluasan 82.3 ekar. Menurutnya, SPK ini dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan sokongan padu daripada masyarakat kampung dan ketua kaum yang sentiasa memberi kerjasama kepada kerajaan. Katanya program skim ini telah dijalankan dengan lancar dan selesai tahun lepas. Bagaimanapun, majlis penyerahan cek pampasan ini terpaksa ditunda berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu, penguasa tanah dan survey bahagian Kuching, Alfian Bawi berkata, lebih 200 lot akan dilengkapi dengan dewan, padang, bekalan elektrik, jalan berturap dan sebagainya. Jumlah untuk lot berkenaan antara RM100,000 hingga RM200,000 dan permohonan lot perlu dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Survey untuk pertimbangan. Selain itu, katanya kerajaan Sarawak menurunkan 50% kadar premium tanah. Sehubungan itu, dengan keputusan ini, kadar premium yang ditetapkan ialah RM2,500. Bertemu kembali. Bagi membendung rasuah di sesebuah organisasi, Kementerian Utiliti Sarawak telah melancarkan pelan pencegahan rasuah organisasi 2021-2025.
Menterinya Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, ia juga bagi mengembangkan lagi sistem e-utility dan imej kementeriannya. Pelan persediaan 5 tahun akan datang ini, kata Rundi, berfungsi untuk memberi kesedaran kepada kaki tangan kementeriannya supaya melaksanakan tugas dengan penuh integriti dan amanah. We just don't want to launch a plan without being able to do so. So we must practice what we preach. We must be able to do what we ought to do. So near the end, it's all about improving our delivery system and also our image and also our reliability in terms of our doing our responsibility that has been tasked to us. Sehubungan itu, usaha untuk memberi jaminan kepada masyarakat tentang kesungguhan membendung rasuah juga penting selain melaksanakan tadbir urus yang baik dan memastikan amalan nilai integriti digabungkan dalam kalangan pegawai. Justru Stephen Rundi berharap agar inisiatif pelan ini dapat meningkatkan lagi imej kementerian itu yang bebas daripada rasuah dan mempunyai pegawai berintegriti dan komited menjalankan tugas. So we want the impact to be seen. Near the end, people are happy and of course they trust what we're doing. That means make us more reliable and dependable. That is what the intention is. God-fearing citizen. So therefore, this is something that our bringing up is very important. The moral value that we have is very important. So that is the gist of what I was trying to impress upon my colleague today and also even myself. Belum ada keputusan untuk menangguh program kesenian termasuk Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia tahun ini. Itu penjelasan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurut Abdul Karim, keputusan tersebut akan berpandukan kepada nasihat Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Pada masa ini, belum ada rancangan untuk diposponkan. Kita lebih kurang melihat bahawa kita akan usahakan untuk tahun ini. Beliau ditemui pada sidang media penganjuran kejohanan MYSSE Football PES 21 Stay at Home secara dalam talian melalui platform PlayStation 4 PS4. Kejohanan tersebut yang akan bermula 19 Februari sehingga 7 Mac 2021 ini mempertandingkan dua kategori Pro Evolution Soccer 2021 dan menyasarkan seramai 328 penyertaan yang terdiri daripada belia 40 tahun ke bawah. Menurut beliau, kejohanan ini merupakan usaha pihak MYSS dan pihak SESA untuk melahirkan atlet e-sport profesional melalui platform pencarian bakat pada peringkat akar umbi. Permainan Pro Evolution, yang ini penting. Pro Evolution Soccer 2021 ini ataupun PES 21 juga adalah salah satu kategori game title e-sport yang akan dipertandingkan sewaktu Sukan Malaysia 2022. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Satu lagi kes kematian baharu COVID-19 direkodkan pada Khamis melibatkan warga emas di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 35 kes. Kes kematian ke-35 merupakan kes ke-2047, merupakan seorang perempuan warga tempatan berumur 79 tahun. Kes telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu pada 13 Januari 2021 kerana mengalami simptom demam. Saringan ujian RT-PCR mendapati kes positif COVID-19. Keadaan kesihatan kes merosot dan telah meninggal dunia pada 27 Januari 2021. Kes mempunyai komorbid seperti penyakit darah tinggi dan dementia. Sementara itu, 171 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak. Sibu mencatatkan 77 kes, Miri 43, Dalat 25, Bintulu 12, Kuching 10, Betong 2, manakala Kapit dan Lundu masing-masing mencatatkan 1 kes.
Sehubungan itu, daerah Lundu telah bertukar status dari status hijau kepada status kuning. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,945 kes. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Terus setia bersama kami di saluran Astro 122. Saya Marzela Sigai. Salam hormat dan jumpa lagi.